beberapa cabaran yang perlu kita hadapi pada tahun 2024. Tahun 2024 dianggarkan merupakan tahun yang tidak begitu stabil kerana pada tahun 2024 dianggarkan begitu banyak buah negara akan berdepan dengan pilihan raya. Alhamdulillah untuk Malaysia dan beberapa buah negeri di Malaysia, kita telah melepasi period dan waktu tersebut. Namun negara seperti India, Amerika Syarikat dan sebagainya yang menjadi rakan dagang pastinya akan terkesan kerana berdepan dengan waktu dan saat pilihan raya tersebut. Hadirin berhormat sekalian, saya percaya di saat kita telah melepasi waktu-waktu ini, seruan terhadap perpaduan merupakan satu seruan yang paling utama dalam memastikan kita kembali berada dalam track selepas kita ingin memulihkan diri dalam pada kita berdepan dengan COVID-19 dan kesan-kesannya selepas itu. Satu perkara yang saya ingin sentuh dalam perbahasan ini ialah tentang perusahaan kecil sederhana ataupun industri kecil sederhana di seluruh Malaysia yang merupakan 97% daripada syarikat-syarikat yang berdaftar di dalam negara kita. 1.15 juta syarikat-syarikat yang berdaftar dalam negara kita merupakan syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah kategori PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana. Dan sektor ini menyumbang kepada 38.2% kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK nasional. Namun untuk memberikan peluang dan ruang untuk Malaysia berkembang dengan lebih pesat ke arah mencipta satu ekonomi yang sihat dan vibrant, kita harus bicara soal kebersaingan negara ataupun national competitive advantage bagi negara kita. Ini penting untuk menegakkan Malaysia sebagai feeder kepada negara-negara lain tetapi meneroka peluang untuk menjadi pemimpin ekonomi terutamanya di rantau ASEAN. Gombak berpandangan bahawa terdapat sekurang-kurangnya dua ruang yang Malaysia mempunyai kelebihan dan menjadi rujukan di rantau ini, iaitu dalam aspek penghasilan tenaga dan terutamanya dari sumber yang boleh diperbarui, serta menjadi negara pertama di Asia mempunyai kelengkapan dan latihan high-end dalam bidang teknikal dan vokasional. Dalam mencapai hasrat ini, kita harus memberikan satu ekosistem inovasi dengan membina sistem inovasi nasional. Ahli-ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, kalau kita mengambil pengalaman negara Jepun pada tahun 90-an, mereka bermula dengan industri pembuatan kereta dan menghasilkan kereta bersaiz kecil dan murah, dan saingan utama mereka pada ketika itu adalah bagaimana melalui dan membangunkan dengan kos yang rendah. Kemudiannya syarikat-syarikat ini meningkatkan kualiti pengeluaran, membuat lab-lab tertentu dan juga kajian dan riset sebagainya. Dan pada hari ini pengeluar kereta terbesar di dunia adalah Toyota daripada Jepun. Saya bukan ingin menggalakkan ataupun menumpukan agar kita membina sektor ini sahaja, tetapi bagi saya apa yang patut dibangunkan dengan segera ialah bagaimana beberapa aspek seperti tenaga kerja talent pool yang berkualiti, digitalisasi, ease of doing business di peringkat nasional. Ini tiga perkara yang wajar kita perkemaskan dalam menggalakkan dan memperkemaskan bidang PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana. Dan saya bercadangkan di sini bahawa apa salahnya pada tiap-tiap tahun kerajaan mencubit lebih kurang 5% daripada keseluruhan 106.420 bilion ringgit. Ini adalah kutipan cukai yang dihasilkan pada tahun 2023 sebanyak 106 bilion ringgit. Mencubit sedikit sebanyak 5% iaitu sebanyak 5.3 bilion untuk diagihkan kepada negeri-negeri berdasarkan kepada pencapaian-pencapaian mereka dalam membangunkan PKS. Program pembangunan PKS tidak boleh hanya ditumpukan di peringkat nasional saja. Pihak negeri harus dipertanggungjawabkan untuk membangunkan PKS kerana dengan membangunkan perusahaan kecil dan sederhana ini secara tidak langsung, ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita akan mampu untuk menangani serta membangunkan ekonomi kita dan boleh menjadi penampan kepada masalah-masalah lain yang mungkin kita akan hadapi.